je Ustaz. Mahsyar 4 jam. Cerita ringkas tentang mahsyar 4 jam. Kalau ringkas lagi sejam, saya nak cubalah untuk pendekkan. Sebab saya yakin 80%, 70% yang hadir ni semua sudah pun mendengar cerita tentang mahsyar. Dan tajuk pagi ni masjid yang pilih. Sampai ada orang mesej saya, tajuk lain lah pula Ustaz. Saya kata masjid buat pilihan, bukan saya yang pilih. Untuk kita sampai pada satu masa zaman yang mana zaman itu, masa itu lebih panjang daripada alam rahim, alam dunia dan alam barzakh. Zaman itu namanya mahsyar. Ia seperti satu alam yang berasingan. Sesiapa yang mati pada malam ni contoh ni. Ada orang pagi ni dia hadir ke sini. Pagi ni dia hadir ke sini, dan tahun ini adalah tahun terakhir kehidupan dia. Sesiapa yang mati malam ini, hari ini, esok dia akan berpindah ke satu alam yang bukan lagi mahsyar, namanya barzakh. Belum mahsyar. Barzakh satu tempat yang asing, bukan mahsyar. Satu alam yang asing dan dia bukan mahsyar. Cuma persamaan barzakh dan mahsyar satu, iaitu tiada lagi baca Quran, tiada lagi solat, tiada lagi zakat, tiada lagi haji, tiada lagi umrah, tiada lagi sedekah. Itu persamaan barzakh dan mahsyar. Barzakh alam lain, mahsyar alam lain. Perbezaan paling besar barzakh dan mahsyar satu. Saya sebut semua ringkas ni, satu je saya pilih. Dia banyak perbezaan, saya sebut satu. Perbezaan paling besar barzakh dan mahsyar satu, iaitu di alam barzakh, di alam kubur, seseorang itu mendapat nikmat seperti hidup, senyum, bersembang, makan, minum, berjalan, berjumpa. Itu barzakh. Kalau tuan-tuan nak suruh selit sikit barzakh, 3 jam lagi, jadi 7. Boleh lah. Subhanallah. Itu perbezaan barzakh. Di alam barzakh juga, selain daripada ada yang boleh makan, minum, melihat, bersembang, berjalan, nikmat melihat tempat duduknya di dalam syurga, ada satu kumpulan lagi di barzakh, diazab sehingga kiamat. Contoh yang diazab di barzakh sehingga kiamat ialah, kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, kepalanya dihempap dengan batu besar, kemudian berkecai kepalanya, lalu bersambung kepalanya sehingga kiamat. Pecah, bersambung, dipecahkan, disambung, dipecahkan, disambung, sampai kiamat. Itu barzakh. Mahsyar, dia tak ada azab. Di mahsyar tidak ada yang dipotong lidahnya, tidak ada yang dipecahkan kepalanya, tidak ada yang dibakar di mahsyar.
Sebab mahsyar ialah tempat untuk ditimbang. Satu je. Mahsyar hari perhitungan. Itulah mahsyar. Saya akan sampai, tuan-tuan akan sampai. Percaya ataupun tidak kita, Islam ataupun tidak kita. Rakaman dan ceramah sekarang ni alhamdulillah orang bukan Islam pun tengok. Saya tengok TV, TV1, TV3, Al-Hijrah, Astro. Hampir setiap hari berganti-ganti kuliah dan ceramah. Alhamdulillah. Dan ada rakaman YouTube pun didengari oleh bukan Islam. Maka saya sebutkan, kehidupan selepas kematian itu wujud dan hak, sekalipun kita tidak beriman dan mempercayainya. Sekarang di alam barzakh sudah ada yang dapat nikmat dan sudah ada sedang diazab. Sekarang ni sampai pagi ni. Kemudian manusia mati. Ada yang mati setiap hari. Sampai satu masa dengan arahan dan izin Allah, Allah memanggil Israfil alaihissalam. Wahai Israfil, begitu nama dia. Dia diberi nama oleh Allah Israfil. Tubuhnya lebih besar daripada Jibril alaihissalam. Tubuhnya lebih besar dari Israfil alaihissalam. Jarak dari telinganya ke bahunya 70 tahun perjalanan. Kita, jarak telinga ke bahu kita. Israfil itu ada dua tugas besar. Saya sebut satu je sebab masa. Israfil itu ada dua tugas yang paling besar. Kenapa dia diciptakan? Antaranya mematikan kesemua makhluk termasuk rakan-rakannya malaikat. Mematikan semua makhluk termasuk rakan-rakan Israfil sendiri di kalangan malaikat dengan izin Allah. Dan yang keduanya, tugas Israfil menghidupkan semua makhluk dengan izin Allah selepas ditiupkan sangkakala yang kedua. Yang menghidupkan itu Allah, tapi selepas ditiup sangkakala. Malaikat Israfil tiup kali pertama, keseluruhan yang bernyawa di dalam alam ini mati. Yang bernyawa dalam alam ini 5: manusia, jin, malaikat, syaitan, binatang. Ketika kiamat, wal'iyadzubillah, ketika kiamat, Allah mengarahkan Israfil, unfukh, tiup sangkakala kamu wahai Israfil. Sangkakala itu didengari oleh semua 5 yang bernyawa tadi, 5 bangsa tadi. Dengar tuan-tuan, dengan sini. Apabila ditiup, maka matilah keseluruhan 5 yang bernyawa tadi. Kadang-kadang kita tak perasan, iaitu malaikat juga mati. Sehinggalah tinggal malaikat-malaikat yang besar, Jibril, Israfil, Mikail, Izrail, ataupun Malakul Maut. Nama dia yang sahih. Jibril nama yang sahih, Jibril atau Jibrail. Saya tak sebutlah yang khilaf tu, saya sebut satu: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Malakul Maut nama yang sahih, 4.
Kemudian yang besar juga penanggung arash. Malaikat penanggung arash lebih besar dari malaikat lain. Selepas ditiup sangkakala, malaikat yang besar-besar ini masih hidup. Rasul tiada seorang pun, Nabi tiada seorang pun, manusia tiada seorang pun, binatang tiada seekor pun, jin tiada seorang pun, syaitan tiada seekor pun, termasuk iblis. Tinggal yang bernyawa beberapa malaikat. Lalu Allah panggil malakul maut. Siapa yang berbaki? Hamalatul arsh. Ambil nyawa mereka. Mati. Wahai malakul maut, ya malakal maut, siapa yang berbaki? Man baki? Israfil, ambil nyawa dia. Mati. Mikail, ambil nyawa dia. Siapa yang berbaki? Baqitu ana, berbakilah aku wahai Allah. Wa baqita antal hayyul ladzi la yamut, dan berbakilah engkau wahai Tuhan yang maha hidup dan tidak mati. Lalu berkata Allah, mut ya malakal maut, matilah kamu wahai malaikat maut. Subhanallah. Siapa yang menyaksikan peristiwa itu? Tiada siapa. Peristiwa kiamat akan disaksikan, ada makhluk yang saksikan, iaitu penghuni kekal neraka Jahannam wal'iyadzubillah. Sesiapa yang melihat kiamat, ketahuilah dia adalah penghuni kekal neraka Jahannam yang tidak akan keluar sampai bila-bila. Nas'alullah as-salamah. Kemudian mati malakul maut. Lalu berkata Allah, tuan-tuan, kalau nak tahu apa yang berlaku ketika itu, Allah ceritakan. Selepas mati kesemua makhluk, lalu aku berkata, Anal Malik, Anal Malik, Anal Malik. Aku raja, akulah raja, akulah raja. Allah ulang, aku raja, aku yang berkuasa, akulah penguasa. Limanil mulkul yaum, tanya Allah, hari ini kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Allah tanya manusia-manusia yang pernah memegang kuasa. Berapa lama pun dia pegang kuasa. Limanil mulkul yaum, tanya Allah. Tiada satu pun yang mampu dan boleh jawab. Lalu Allah berkata, Lillahil wahidil qahhar. Hari ini kerajaan dan kekuasaan milik Allah. Satu-satunya Al-Wahid yang Esa, Al-Qahhar yang berkuasa. Maka untunglah mereka yang kekasihnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah mereka yang apabila mempunyai masalah, ucapan dan kembali mereka ialah Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan berharap kat siapa pun di kalangan makhluk ini, apapun status dia, dia tetap manusia yang maha lemah. Kita bergantung dengan Allah Al-Wahidil Qahhar. Habis kiamat, tiupan sangkakala yang pertama, tidak ada yang bernyawa di atas muka bumi Allah. Kemudian yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Ni ayat ni saya baca, ayat yang akan berlaku selepas sangkakala yang pertama, sebelum sangkakala yang kedua. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Kami pada ketika itu akan menggulung langit
Tebal mana Ustaz langit? Satu langit 500 tahun perjalanan. Langit satu nak ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Ada 7 lapis langit. Kata Allah di dalam Al-Quran, kami gulung langit. Gulung, macam mana gulung? Jangan risau, Allah cerita katayyi sijil lil kutub, seperti helaian kertas digulung. Kosong. Keseluruhan langit itu digulung oleh Allah. Ketika itu tugas itu bukan dibuat oleh Jibril, bukan dibuat oleh Israfil, bukan dibuat oleh Mikail, kerana kesemuanya mati. Dalam satu riwayat, kesemuanya mati, gulung. Allah gulung. Kosong. Kosong. Kalau tengok di atas nampak apa Ustaz? Wallahu a'lam. Subhanallah. Kemudian dihidupkan Israfil. Allah arahkan Israfil, tiup wahai Israfil. Sangkakala ni objek, sangkakala ini objek dipegang oleh Israfil, diletakkan di mulutnya. Tuan-tuan jangan bayang macam mana Israfil, wallahu a'lam. Tapi Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, sangkakala ini objek yang apabila ditiup mengeluarkan bunyi, dengan bunyi itulah berlakunya kiamat. Pada tiupan sangkakala yang kedua, apabila Israfil tiup sangkakala yang kedua, bangun keseluruhan yang bernyawa, yang ada ruh, satu persatu. Siapa dulu Ustaz? Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, manusia pertama yang bangun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia adalah semulia-mulia makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, paling mulia. Presiden semua makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Arash makhluk ke tidak tuan? Arash makhluk. Nabi lebih mulia. Kaabah makhluk atau tidak? Makhluk. Nabi lebih mulia. Syurga makhluk apa tidak? Makhluk. Nabi lebih mulia. Kerana Rasulullah Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, ketua semua makhluk dan manusia. Maka Nabi bangun. Di mana Nabi bangun Ustaz? Di tempat Nabi dimakamkan. Sebelum semua makhluk dibangunkan, dikembalikan roh oleh Allah, dikembalikan roh oleh Allah, tubuh mereka dikembalikan, kulit mereka dikembalikan, daging mereka dikembalikan, mata yang sama dikembalikan, rambut yang sama dikembalikan, berat badan yang sama dikembalikan. Tuan-tuan jangan kata ish, tak kenal mak ayah. Sama. Macam mana tuan-tuan tengok saya, macam inilah tuan-tuan akan lihat saya di mahsyar. Dia tak masuk syurga neraka lagi tuan. Masuk syurga lain pula. Masuk neraka Allah ubah gigi ahli neraka lebih besar dari bukit Uhud. Oh, maksudnya ada perubahan fizikal. Ya, diubah oleh Allah fizikal manusia bila nak masuk syurga dan neraka. Sebelum semua makhluk dibangkitkan, dikembalikan roh, Allah mempersiapkan satu tempat, yang tempat itu sampai pagi ini, daripada zaman Nabi Ibrahim sampai pagi ini, tempat itu belum ada. Selepas tiup sangkakala yang pertama, Allah siapkan tempat itu. Tempat itu ialah mahsyar. Kalau tuan-tuan tanya soalan,
Adakah sudah wujud mahsyar ataupun belum? Jawapannya belum. Kalau tuan-tuan tanya soalan, adakah sudah wujud syurga ataupun belum? Jawapannya sudah. Syurga sudah tersedia, neraka sudah tersedia. Mahsyar belum. Sampai pagi ni mahsyar belum. Bila Allah akan sediakan mahsyar? Selepas sangkakala yang pertama, sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua. Allah siapkan mahsyar. Tadi cerita kita selepas sangkakala pertama, semua dah mati. Allah gulung langit. Apa yang berlaku? Ni soalan. Apa yang berlaku selepas sangkakala yang pertama, sebelum sangkakala yang kedua? Dua benda. Yang pertama, Allah gulung langit. Natwi, kata Allah, kami yang gulung. Subhanallah. Tak tahu tuan-tuan bagaimana digulung. Perkara kedua yang berlaku selepas sangkakala yang pertama, sebelum sangkakala yang kedua, disiapkan mahsyar. Allah siapkan projek mahsyar. Projek terbesar yang akan menghimpunkan kesemua bangsa yang pernah ada roh. Kemudian ditiup sangkakala kali kedua, bangun semua makhluk. Ikut giliran lah. Para malaikat sendiri dikembalikan roh, kemudian mereka terbang. Malaikat ini sifatnya terbang, mempunyai sayap. Bagaimana rupa sayap dia, wallahu alam. Tuan-tuan jangan risau. Kenapa? Sebab saya dan kita semua akan melihat keseluruhan malaikat itu. Tuan-tuan melihat keseluruhan malaikat itu. Tuan-tuan bayang bagaimana keadaan kita waktu itu. Baru nampak kelibat belakang rumah, tak tahu lagi benda apa kelibat tu. Nampak, tapi nampak betul kelibat putih. Sejam tak boleh cakap, sejam. Nampak betul kelibat belakang rumah, nampak tingkap tu buka, nampak macam tu. Sejam, sejuk ni, seram sejuk, sejam macam tu. Yang tu baru kelibat. Kalau depan mata, subhanallah. Tuan-tuan tahu apa suasana mahsyar? Wa khasya'atil aswatu lirrahman. Tiada siapa yang bercakap. Semua diam dan tunduk. Diam dan tunduk, mencecah dahi ke lantai mahsyar. Manusia berdiri, binatang tunduk mencecah dahi ke lantai. Allah siapkan mahsyar. Allah hidupkan Israfil. Tiup wahai Israfil, unfukh. Itu arahannya. Malaikat Israfil tiup sangkakala kali yang kedua atau yang ketiga. Ada dua riwayat, kedua-duanya sahih. Bila malaikat Israfil tiup sangkakala, manusia nombor satu yang bangun, lalu menepis-nepis debu di bajunya Rasulullah. Sedikit sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangun Umar dan Abu Bakar dan Umar. Umat Nabi Muhammad ranking pertama dan ranking kedua, Abu Bakar dan Umar. Berjuang bersama, meninggal pada umur yang sama, dikebumikan pada tempat yang sama. Kata Rasulullah, aku masuk syurga, tangan kananku di bahu Abu Bakar, tangan kiri aku di bahu Umar. Tuan-tuan bayang, hari ini 2019 ada lebih kurang 7 bilion manusia. Manusia saja 7 bilion. Kalau Allah cabar manusia ini
7 bilion ini Allah cabar. Kamu hidupkan seorang manusia, hidupkan seorang saja manusia. Bergabunglah kepakaran kamu, doktor yang pakar, arkitek yang pakar, engineer yang pakar, pakar tulang pakar, gabung. Hidupkan seorang saja manusia. Nescaya 7 bilion ini tak mampu hidupkan, bukan seorang, separuh manusia pun tak berjaya hidupkan. Kerana di dalam badan manusia itu ada satu benda yang tidak boleh dicipta oleh teknologi, namanya ruh. Ruh namanya ruh, tak boleh diciptakan. Subhanallah. Berkuasanya Allah. Cerita mahsyar untuk membangkitkan iman saya dan kita semua. Cerita mahsyar untuk membuatkan keseluruhan kehidupan kita adalah persiapan untuk berdiri di mahsyar. Sebab tu kita bawa cerita mahsyar. Tuan-tuan bayangkan berkuasanya Allah. Hanya dengan sekali tiupan Israfil, keseluruhan yang pernah bernyawa dikembalikan roh mereka oleh Allah Subhanahu wa taala serentak. Manusia sahaja 2019 ada 7 bilion, itu baru 2019. Tuan-tuan campurlah dengan binatang yang hidup pada 2019 ni yang pagi ni. Binatang yang hidup pada 2019 sampai pagi ni tuan-tuan, ni pagi ni. Semua Allah yang kembalikan roh mereka serentak bangun. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ila aina, ke mana? Sebab semua manusia bila bangun di mahsyar dalam keadaan terkejut. Saya beritahu siap-siap, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran, manusia bangun di mahsyar dalam keadaan terkejut. Berdiri terkejut, lalu memandang ke kanan dan ke kiri. Bangun itu belum mahsyar, mesti berjalan ke mahsyar. Bangun itu belum mahsyar, semua orang bangun belum mahsyar, kena berjalan satu tempat perhimpunan yang maha luas. Bangun melihat, tengok kanan, tengok kiri, kita semua. Maka yang ada ilmu, yang pernah mendengar cerita mahsyar, dia tahu ini mahsyar, ini alam mahsyar. Yang lain-lain bertanya dengan orang sebelah, ke mana? Benda apa ni? Apa yang berlaku? Siapa hidupkan kita? Ini tanah apa? 100 soalan bermain di kiri dan kanan kita. Lalu orang di sebelah kita jawab, hadza ma kuntum tu'adun. Inilah yang dulu sering kita diperingatkan oleh para nabi dan rasul, yang kita diperingatkan oleh para ulama. Ini mahsyar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ke mana? Nabi sebut ila ardil mahsyar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma ardul mahsyar? Mahsyar itu apa? Lalu Nabi pun jawab, mahsyar ini ialah sebuah tempat perhimpunan. Tanahnya lapang sejauh mata memandang. Tidak ada pokok, tidak ada rumput, tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada bangunan, tidak ada rumah, tidak ada bukit, tidak ada gunung. Nabi kata tanah yang landai dan jauh mata memandang. Tanah itu tanah mahsyar, untuk memuatkan keseluruhan yang pernah bernyawa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayang,
Tuan-tuan bayangkan bumi ini diratakan. Bumi ini diratakan, kemudian daripada utara sampai ke selatan berdiri manusia di atas itu. Nak bagi mudah faham macam inilah. Semenanjung Malaysia diratakan. Gunung Jerai tak ada, gunung-gunung ni, laut tak ada, sungai tak ada, tasik tak ada. Semenanjung Malaysia diratakan. Kita berdiri dari Perlis sampai Johor Bahru. Sejauh itu tuan-tuan boleh nampak ke orang di depan? Tak nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau berdiri orang daripada Perlis sampai ke Johor Bahru, itu baru memuatkan 7 bilion orang. Itu baru yang hidup pada zaman ini. Belum lagi 100 tahun yang lepas, 200 tahun yang lepas, 300 tahun yang lepas, 1000 tahun yang lepas. Berapa ramai manusia? Subhanallah. Apa sahabat tanya Nabi bila Nabi cerita kawasan yang luas? Entah? Apa sahabat tanya Rasulullah apabila Rasulullah cerita tanah yang luas? Apa sahabat tanya? Sahabat tanya, ya Rasulullah, di mana Rasulullah ketika itu? Di mana Nabi ketika itu? Tuan-tuan, berdiri di Johor Bahru, kita tak nampak dah yang berdiri di Negeri Sembilan, disebabkan terlalu jauh. Langit sudah digulung, tanah rata itu sejenis sahaja tanahnya, sejenis saja warnanya, sejenis saja keadaannya, rata dan jauh mata memandang. Ya Rasulullah, bolehkah kami melihat kamu ya Rasulullah? Sahabat tanya. Sebab apa? Sebab para Nabi, para Rasul, mereka di tempat yang mulia. Maka jawab Nabi, jawab Rasulullah. Tuan-tuan dengar jawapan ni, pegang satu ni cukup. Boleh balik lah. Balik awal lah. Bila mendengar cerita Rasulullah tentang mahsyar, sahabat tanya, ya Rasulullah, di mana kedudukan kamu, di mana kedudukan kami? Apakah kami masih boleh melihatmu ya Rasulullah? Maka Nabi pun sebut, aktsarukum alayya salatan aqrabukum minni manzilatan. Yang paling banyak di kalangan kalian selawat, dialah yang paling dekat dengan aku di mahsyar. Tuan-tuan, berdiri di mahsyar di bawah satu kemah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Aktsarukum alayya salatan, kalian yang paling banyak berselawat kepada aku. Semayang tak tinggal lah. Semayang tak tinggal, aurat tutup elok. Saya balik dari Langkawi program sekolah beberapa hari lepas, 2 hari lepas kan. Ni dia ada ke sini, orang Johor Bahru kan. Saya duduk, seat saya tepi dia. Dia tengok, dia kenal. Oh ustaz, saya dengar ceramah ustaz. Saya pun perhati dia. Nampak paha. Saya pun tengok, seluar pendek, paha bukan lutut, paha separuh. Saya tengok. Tapi dia sebut ceramah saya satu. Tuan-tuan, dengar ceramah saja bangkit tak jadi, bangkit iman tak jadi. Tak cukup, mesti tutup aurat dengan baik, mesti solat dengan sempurna, zakat kita, khidmat dengan ibu ayah, tanggungjawab kepada suami, tanggungjawab dan nafkah untuk anak dan isteri. Perbanyakkan selawat. InsyaAllah melihat Rasulullah di mahsyar. Tuan-tuan bayang,
berapa bilion kilometer persegi mahsyar itu untuk melihat Rasulullah. Nabi kata, aktsarukum alayya salatan, banyakkan selawat kalian kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Kunci satu. Dan selawat ni kunci kepada semua, ke semua khazanah alam ni tuan. Kena buat tajuk kelebihan selawat. Ni ceramah ni lebih 1000 orang ni pagi ni, subuh ni kan. Ni tiap-tiap pagi ke pagi ni saja? Saya rasa pagi ni je ni. Kalau tiap-tiap subuh ni memang wali lah ni. Subuh Johor pula awal 5.40, 5.20 pun Tuan Imam kata pernah. Hebat lah. Subhanallah. Kemudian bangkit, kata Rasulullah, aku bangun. Nabi bangun. Kemudian Nabi melihat ke atas. Kata Rasulullah, aku melihat Musa alaihissalam pun sedang bangun. Sedang bangun. Nabi dah berdiri. Nabi Musa sedang bangun. Kemudian mereka yang dikebumikan di Baqi', antara yang terawal bangkit selepas tiupan sangkakala yang kedua. Yang lain kemudian, yang lain bangun. Tuan-tuan bayang, manusia bangun, jin bangun, binatang bangun, syaitan bangun. Saya asingkan jin dan syaitan sebab dua makhluk ni berbeza. Jin ada dosa pahala, syaitan tak ada. Jin akan ditimbang di mahsyar. Tuan-tuan akan tengok jin nanti. Yang orang Melayu namakan toyol, hantu raya, langsur, apa semua tu, ada ke tidak? Ada mahsyar nanti. Betul kata? Ceplos apa semua tu? Wallahu alam. Jin akan bangkit di mahsyar ditimbang dosa dan pahala. Syaitan ditimbang. Dia dua makhluk yang berasingan dan sangat ramai. Bilangan jin lebih ramai daripada manusia. Bilangan malaikat lebih ramai daripada bilangan seluruh makhluk Allah. Cuma di mahsyar malaikat tidak duduk di bawah. Malaikat akan membuat lingkaran di atas yang tersusun. Malaikat ni, malaikah, dimanapun mereka berhimpun, sama ada di dalam saf yang bersusun ataupun bulatan yang bersusun. Dua. Kalau mereka turun dalam peperangan, dulu perang Badar, Allah hantar malaikah, maka Rasulullah lihat malaikat itu datang dalam keadaan yang saf, bersusun. Di mahsyar, malaikah juga akan dilihat dengan mata kita. Tuan-tuan, dia bukan khayalan, dia bukan kiasan. Seperti mana tuan-tuan melihat kotak tisu ini, di mahsyar nanti tuan-tuan akan melihat Arsyur Rahman, Arsy Allah, dan tuan-tuan akan melihat para malaikat. Subhanallah. Sebab tu diam. Tuan-tuan bayang, mendengar cerita mahsyar pun orang diam, apatah lagi berada di mahsyar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Dibangkitkan kebanyakan manusia, hufatan uratan ghurla. Tuan-tuan, dibangkitkan kebanyakan manusia, hufatan uratan ghurla. Tuan-tuan bayangkan seorang manusia, kebanyakan mereka, majoriti mereka dibangkitkan tidak berselipar, kosong. Kasut tak pakai, selipar tak pakai, stokin tak pakai, kosong. Uratan, hadis ni sahih. Uratan bermaksud telanjang bulat. Orang Kedah panggil telanjang bulat, sini telanjang bulat juga kah? Sama. Tidak ada di tubuhnya seutas benang
pun, seurat benang pun. Ghurla, apa maksud ghurla? Ghairu makhtunin, tidak dikhatankan. Sayyidatuna Aisyah tutup kepala, tunduk dia, malu. Dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu keadaan mereka dibangkitkan oleh Allah di mahsyar, orang lelaki mesti tengok orang perempuan. Jawab Nabi, wahai Aisyah, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wahai Aisyah, tiap-tiap orang di mahsyar ketika itu sangatlah sibuk memikirkan urusan masing-masing. Tonton tengok dalam YouTube gempa bumi yang dirakam di mana-mana saja, di Indonesia, di Jepun, di Amerika Syarikat. Tempat yang direkam gempa bumi di mana-mana saja, di bandar terutamanya, tonton akan lihat kesemua orang akan melarikan diri, menyelamatkan diri masing-masing dan meninggalkan anak walaupun ketika itu masih bayi. Itu baru gempa bumi. Tuan-tuan, ada sekali dalam tempoh 10 tahun ni gegaran di Semenanjung. Saya ingat sampai hari ni, gegaran satu Semenanjung. Waktu tu saya di Sungai Petani, saya duduk. Ketika gegaran tu saya duduk di pantai. Saya duduk betul-betul di atas rumput, dan waktu tu saya berasa rumput tu gerak macam tu. Saya pegang. Kemudian siren dibunyikan, tak dibenarkan mandi. Saya kata, benda apa ni? Kita tak tahu apa. Rupanya berlaku gegaran ketika itu seluruh Semenanjung. Ada satu kompleks shopping mall di Sungai Petani, tinggi. Waktu bangunan tu bergegar, semua orang lari. Berapa minit je, semua orang lari, berrebut-rebut turun. Eskalator yang naik itu pun orang turun situ. Selepas habis gegaran, yang beberapa minit itu, gegaran kecil yang beberapa minit itu, di setiap level itu ada belasan anak-anak yang ditinggalkan. Di setiap level shopping mall itu ada belasan anak-anak, kanak-kanak dan bayi yang ditinggalkan. Ini yang Nabi sebut, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wahai Aisyah, tak ada siapa nak sempat untuk melihat kanan dan kiri ketika itu, waktu mahsyar. Kemudian kita akan berjalan ke mahsyar. Sama ada berjalan, ini hadis lain Nabi sebut. Yang kedua, menunggang. Tunggang apa? Wallahu a'lam. Sinfun musyah, kata Nabi. Satu kumpulan berjalan kaki, satu kumpulan menaiki kenderaan, satu kumpulan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Tiga aja cara, tuan. Tiga sahaja. Yang berjalan itu pun kakinya sudah luka, yang berjalan. Apatah lagi yang mukanya dihentak-hentakkan untuk sampai ke mahsyar. Tuan-tuan bayang muka dia macam mana? Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah berjalan itu dengan kaki? Wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Soalan sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin berjalan dengan muka? Lalu Nabi jawab, dulu di dunia, siapa yang membuatkan mereka berjalan dengan kaki? Sahabat jawab, Allah. Maka jawab Nabi, Allah jugalah yang akan membuatkan muka mereka berjalan ke mahsyar. Muka dihentak-hentak muka mereka ke lantai sampai ke mahsyar. Agak-agak sampai di mahsyar, macam mana muka? Allahu Akbar. Benda ni mesti jadi. Mesti jadi.
Ada orang tunggang kenderaan, untung dia tunggang kenderaan. Ada para ulama takwilkan menunggang kenderaan itu kenderaan binatang-binatang yang dikorbankan oleh mereka waktu hidup di muka bumi dulu. Semua orang buat korban ke? Tak semua. Ada orang dia melancong tiap-tiap tahun, korban tidak. 7 negara dah pergi, bawa anak-anak, korban tak buat. Nak buat setumpuk pun dia kata mahal. Masjid kata 650. Ui, mahal. Puk dada, tanya iman. Berjalan, akhirnya semua sampai. Subhanallah. Akhirnya semua sampai di mahsyar. Tuan-tuan bayang tanah kosong. Tuan-tuan tengok ke kanan, tuan-tuan tak nampak di mana hujungnya, tak nampak. Tuan-tuan pandang ke kiri mahsyar, tuan-tuan tak nampak di mana hujungnya. Tuan-tuan pandang ke belakang mahsyar, tuan-tuan tak nampak ke di mana hujungnya. Tapi bila tuan-tuan pandang di depan, kita nampak. Jauh mata memandang, nun di sana, hujung sana. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Kenapa? Neraka jahannam dibawa oleh Allah, diheret oleh para malaikat, duduk di depan sana. Dan sekali sekala api di bawah sana, yang membakar di bawah sana, sekali sekala api itu meletus naik, kemudian pecah dan dilihat oleh penduduk mahsyar. Tak boleh bayang kan? Naik pecah. Api yang naik daripada dalam itu kemudian pecah di atas, kata Allah di dalam Al-Quran, sebesar-besar bandar, sebesar-besar istana. Bahkan kata Nabi, kadangkala gumpalan api yang meletus itu sebesar bandar. Lalu dilihat oleh seluruh penduduk mahsyar. Nabi dan sahabat pernah mendengar bunyi wajbah. Hadis sahih. Mendengar bunyi wajbah waktu Nabi dan sahabat hidup. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bunyi apa itu? Nabi pun jawab, seketul batu yang dilempar di dalam neraka, baru tadi dia sampai di lantainya. Bunyi dentuman zaman Rasulullah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bunyi apa itu? Wajbah. Sahabat sebut. Nabi kata, bunyi seketul batu yang dilempar di dalam neraka. Tadi batu itu sampai di lantai neraka. Ila qa'riha, kata Rasulullah. Dibawa neraka jahannam. Didatangkan matahari, didekatkan bimiqdari mil. Nabi sebut 1 mil. 1 mil. Nabi nak bagi tahu dekat. Tahap kepanasan ikut iman masing-masing. Ada orang tak rasa panas langsung dengan matahari itu. Ada orang panas matahari itu sehingga kan peluh membentuk banjir di tempat dia berdiri, sehingga menenggelamkan buku lalinya. Ramainya makhluk yang berdiri di mahsyar, kata Rasulullah, apabila kalian langkah 1 langkah ke hadapan, kalian pijak orang, kalian undur 1 langkah ke belakang, kalian pijak orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Allah sebut dalam Quran, wa idal wuhushu husyirat, balik buka surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, dan apabila matahari dihilangkan cahayanya oleh Allah ketika kiamat. Wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang berguguran. Sampai ayat wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika kami mengembalikan roh para binatang. Hati-hati yang tendang kucing,
Hati-hati yang sengaja mencederakan anjing tanpa sebab. Subhanallah. Akal kita tak boleh dah nak bayang. Apabila tuan-tuan renung satu ayat Quran cukup. Tuan-tuan renung satu ayat Quran, tadabbur satu ayat Quran, itu cukup. Apabila Allah sebut kami bangkitkan para binatang di mahsyar nanti. Saya nak ajak tuan-tuan bayangkan lembu dan kerbau saja sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Lembu dan kerbau sahaja daripada zaman Nabi Adam sampai zaman hari ini, berapa luas mahsyar yang diperlukan. Kalau tuan-tuan berjalan kaki daripada hujung mahsyar nak berjalan paling depan, berapa ribu ton perjalanan. Binatang kesemuanya, jin kesemuanya, syaitan kesemuanya, manusia kesemuanya. 4. Itu yang sahabat tanya tadi, ya Rasulullah, di mana kamu? Sahabat nak tengok Nabi di mahsyar, rindu sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari dekat. Matahari mana? Wallahu a'lam. Nabi sebut dalam hadis sahih itu, tudna syamsu, matahari didekatkan. Yaumal qiyamati minal khalaiq kamiqdari mil. Matahari didekatkan 1 mil. 1 mil, wallahu alam, 1 mil 1 kilometer, 2 dekat. Ada yang panas sehingga membentuk banjir, menenggelamkan buku lalinya, pijak bunyi air. Tempat dia berdiri. Ada orang kata Nabi, peluhnya menenggelamkan lututnya. Ada orang peluhnya menenggelamkan lehernya. Ada orang peluhnya di antara mulut dan hidungnya. Tuljimuhu iljama, kata Nabi dalam hadis itu. Lalu Nabi menunjukkan tangannya di antara mulut dan lehernya. Peluhnya di sini. Seluruh ni ialah air peluh. Panasnya matahari itu. Dan ada orang yang berenang di dalam peluhnya. Kita tengok kanan, kita tengok kiri. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berdiri di mahsyar dengan muka yang sama, berat badan yang sama, warna kulit yang sama, ketinggian yang sama, nama yang sama. Hati-hati nak letak nama anak. Sesungguhnya kalian akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar dengan nama yang kalian disebut di atas muka bumi dulu. Letak nama anak, letak nama para nabi dan rasul. Orang perempuan pilih nama-nama penghuni syurga, penghuluwati syurga. Jangan malu dan jangan rasa kuno dengan nama-nama ahli syurga. Orang malu nak letak Maryam, sedangkan dia presiden wanita syurga. Orang malu nak letak nama Khadijah, nama lama lah ustaz, kampung sangat. Dah lah rumah saya dalam taman, dah lah rumah saya apartmen, ada kolam renang. Takkan anak nama Maryam. Rugi dia. Dia nak seronok dengan nama moden 60 tahun. Ada rupa yang rupa biasa. Rupa biasa ni rupa yang tuan-tuan tengok sekarang ni lah. Dia tak ada cahaya apa, rupa biasa. Ada rupa yang rupanya hitam. Dilihat hitam. Kita tengok dia, kita kenal dia.
tengok dah, kenal. Kenapa hitam? Yang mendengar cerita ini, dia tahu yang hitam itu sama ada kerana amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Kenal ke tuan-tuan yang dilihat di mahsyar? Jawapannya kenal. Sampai sehingga Allah sebut dalam Quran, surah yang tuan-tuan selalu baca, yauma yafirrul mar'u min akhihi, kan selalu baca, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu ayat mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ketika mahsyar itu seseorang melihat abang dia. Dia nampak abangnya. Kadang-kala dia berselisih dengan kakaknya, kadang-kala dia berselisih dengan adiknya, tapi abang dia terus pandang ke arah lain, dia terus pandang ke arah lain. Wa ummihi wa abih, nampak ibu kita, kita tengok ibu kita. Tuan-tuan, rindu kita dengan ibu kita, rindu kita. Entah berapa ribu tahun tak tengok wajah ibu kita, tiba-tiba nampak di mahsyar. Kata Allah dalam Quran, kalian tak pandang pun wajah ibu kalian. Tengok, terus pandang ke lain. Kita tengok ayah, nampak ayah, kenal ayah. Kalau tuan-tuan nak tanya saya, Ustaz, ketika di mahsyar tu macam mana perasaan kami semua? Seperti mana perasaan pada pagi ini, di hari ini. Tuan-tuan tengok orang ni, tuan-tuan kenal. Ilmu apa yang tuan-tuan ada, ilmu itulah yang tuan-tuan akan bawa sampai ke mahsyar, bahkan sampai ke dalam syurga. Saya cakap ni ada dalil. Saya cakap ni ada dalil. Buktinya seorang petani yang masuk ke dalam syurga, sampai dalam syurga dia minta dengan Allah. Dia kata, ya Allah, boleh tak izin nak buat kebun? Hadis ni hadis sahih. Lalu kata Allah, kan semua sayur dah ada, semua buah dah ada, tak perlu tanam, ambil saja. Dia kata, ya Allah, rindu dengan pekerjaan lama. Lalu Allah izinkan dia untuk berkebun dalam syurga. Itu cerita syurga. Cerita syurga tak panjang, 1.5 jam sahaja. Ni pun tak larat dah. 1 jam dah ni kan? Sikit lagi yang kita tutup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni penting. Kemudian Allah biarkan semua makhluk di mahsyar. Biar untuk apa, Ustaz? Biar berdiri begitu sahaja. Tunggu 3 jam di hospital pun dah bunyi dah. 3 jam 5 jam 5 jam empuk surat khabar. Surat khabar ni apa ni, Nas? 5 jam doktor buat apa? 5 jam. Kata para ulama, tempoh paling singkat untuk kalian berdiri di mahsyar, paling singkat 50,000 tahun. 50,000 tahun. Kata para ulama, sehingga pecah perut kita, sehingga pecah leher kita, sehingga pecah pipi kita, kerana lamanya berdiri. Walaupun lama, kesemuanya diam, tak berani bercakap. Sampailah bila terlalu lama berdiri, mereka berbincang. Tanya para ulama, apa yang kami nak buat? Tuan-tuan, hati-hati dengan ulama-ulama yang Rabbani. Hati-hati itu maksud saya di zaman orang menghina ulama, di zaman orang memperlekehkan para ulama, di zaman orang mempersendakkan para ulama. Ulama ini, tuan-tuan, akan berfungsi sampai dalam syurga. Ulama yang Rabbani, yang saleh. Orang tanya, apa kita nak buat? Lalu dijawab,
Jom kita minta syafaat Nabi Adam. Cerita syafaat ni 30 minit, saya ringkas 3 minit. Jom kita berjumpa Nabi Adam. Nabi Adam kan bapa semua manusia, lalu berjalanlah ke semua manusia. Tuan-tuan bayang, wahai Nabi Adam, bagilah syafaat. Mohonlah dengan Allah untuk dimulakan perhitungan. Tuan-tuan ingat syafaat masuk syurga kah? Bukan syafaat masuk syurga. Kesemua manusia dah tak larat berdiri, dah tak mampu berdiri, dah tak tertahan berdiri. Belum dimulakan perhitungan oleh Allah. Wahai Nabi Adam, mohonlah dengan Allah. Nabi Adam yang diam selama ni, ketika itu bercakap, hari ini adalah hari yang paling Allah murka. Aku hanya boleh selamatkan diri aku sahaja. Rasul, nafsi, nafsi, kata Nabi Adam, diri aku, pergilah ke Nabi lain, sebab dulu aku pernah melakukan kesalahan kepada Allah sekali. Berapa kali Nabi Adam buat dosa? Sekali. Berapa umur Nabi Adam? 940 tahun ataupun 960. Saya tak ingat, dua tu. Berapa umur Nabi Adam ketika meninggal? 960. Berapa kali dosa Nabi Adam buat? Kesalahan? Satu. Nabi Adam kata, nafsi, nafsi, aku tak mampu untuk mohon kepada kalian. Pergilah kepada Nabi lain. Subhanallah. Pendek cerita, manusia pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam, ayat yang sama. Pergi kepada Nabi Isa alaihissalam, ayat yang sama. Pergi kepada Nabi Musa alaihissalam, ayat yang sama. Pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ayat yang sama. Lalu bangsa manusia kesemuanya pergi menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasih Allah, bagilah syafaat. Tolonglah bercakap dengan Allah. Kami dah tak tahan berdiri. Kata Rasulullah, ana laha, ana laha. Aku layak untuk memberikan syafaat itu. Aku layak untuk memberikan syafaat itu. Sebab apa? Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap Rasul ada satu doa yang tak akan ditolak oleh Allah. Kesemua Rasul telah menggunakan doa itu. Aku simpan doa itu, kata Rasulullah. Sejahat apapun yang umat aku buat, Nabi sejahat manapun yang dilakukan oleh umat beliau, sekhianat apapun yang dilakukan oleh umat beliau, Nabi menyimpan doa itu. Kata Rasulullah, da'watun mustajabah itu, doa mustajab itu aku simpan untuk aku doakan di mahsyar. Maka Nabi menggunakan doa itu. Nabi sujud di bawah arasy. Nabi sujud di bawah arasy dengan satu nilai sujud yang tidak pernah diberikan oleh mana-mana makhluk di atas muka bumi Allah. Sehingga Allah berfirman kepada Nabi SAW, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Isfa' tu syafa', bagilah syafaat, kamu boleh memberi syafaat. Sal tu'tah, mohon dengan aku apa sahaja, kamu akan diberikan permohonan tersebut. Lalu jawab Nabi, tuan-tuan tengok. Lalu jawab Nabi dengan mulut baginda, ummati rabbi ummati rabbi ummati. Wahai Tuhan umat aku, wahai Tuhan umat aku, wahai Tuhan umat aku. Mulut Rasulullah. Umat yang duduk di mulut Nabi, ummati. Siapa yang melihat umat Rasulullah yang hidup di sekitar dia yang belum Islam, yang tak dapat hidayah, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan hidayah, dengan pandangan bagaimana Nabi mengasihi umat dia, dia akan berdoa kepada orang-orang lain, Allahumma hdi ummat Rasulillah, ya Allah, hidayahkan semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu cara Nabi berfikir, kerana begitu cara Nabi hidup, kerana begitu cara Nabi berdakwah.
Rabbi ummati, Rabbi ummati, Rabbi ummati. Tuan-tuan tahu apa Allah bagi kepada Nabi? Ramai orang yang dah tahu. Selepas Nabi bagi syafaat, Allah pun reda untuk memulakan perhitungan. Bukan masuk syurga, mula hitung. Lalu dimulakan hitung, Allah berikan kepada Rasulullah satu pemberian yang tidak diberikan kepada mana-mana Nabi dan Rasul, iaitu kata Allah, wahai Muhammad, panggil umat kamu yang akan masuk syurga sekarang tanpa dibuka buku amalan mereka. Subhanallah. Tuan-tuan, buku amalan Nabi Musa dibuka, Nabi Isa dibuka, Nabi Ibrahim dibuka, Nabi Nuh dibuka buku amalan. Rasul ya, Rasul dibuka buku amalan, semua Rasul dibuka buku amalan. Tiba-tiba ada umat Nabi Muhammad segelintir, satu kelompok. Semoga Allah pilih kita semua untuk duduk dalam kelompok tu. Semoga Allah sampaikan doa ni, para malaikat yang duduk dalam majlis ni sampaikan doa ni kepada Allah SWT. Tuan-tuan bayang, Allah panggil Nabi Nuh, Allah arahkan malaikat buka buku amalan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh, Rasul. Tiba-tiba umat Nabi Muhammad segelintir yang terpilih, bukan Nabi dan bukan Rasul. Mereka manusia biasa. Panggil, yadkhulunal jannah, mereka masuk syurga tanpa hitung, tanpa azab. Tak ada kemuliaan yang lebih tinggi dari kemuliaan itu. Tuan-tuan tahu ke mana selepas mahsyar? Destinasi selepas mahsyar ialah di satu tempat manusia mula bercakap-cakap. Destinasi di lepas mahsyar ialah satu tempat manusia boleh mula minum ketika itu. Destinasi selepas mahsyar ialah satu tempat kesemua yang ke tempat itu akan boleh bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat itu namanya Telaga Kautsar. Itu destinasi dia. Tentatif program dia begitu. Semudah itu ke? Panjang, ikut giliran. Nama dipanggil seorang demi seorang. Tuan-tuan bayang, 2019 ada 7 bilion manusia. 7 bilion ini tidak dipanggil serentak, satu nama, satu nama. Setiap yang dipanggil akan dibentangkan semua yang dia lakukan. Berapa lama ambil masa? Subhanallah. Kita kata macam inilah, 7 bilion ni Ustaz, seorang. Bismillah. Alhamdulillah. Seorang ambil masa sehari, maka 7 bilion hari. Itu baru yang 2019. Berapa hari menunggu giliran? Tuan-tuan nak potong queue, Nabi ajak, Nabi sudah ajar. Nak potong giliran, tak mau beratur, tak mau ditunggu, jadi kelompok yang terawal tadi. Minta dengan Allah, ya Allah, golongkanlah aku dan seluruh keluarga aku di dalam kumpulan yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Minta dengan Allah. Habis Allah panggil Nabi Nuh, panggil Rasul, selesai para Rasul. Tuan-tuan sekalian, kaedah dia begitu. Selesai para Rasul, panggil umat Nabi Muhammad yang masuk tanpa syurga, tanpa hisab dan azab. Kemudian panggil seorang demi seorang. Yang ni 1 jam. Cerita bagaimana ditimbang tu 1 jam. Saya pendekkan 5 minit. Iaitu dipanggil satu orang ni soleh. Sebab contoh, satu orang ni orang baik. Dengan siapa pun dia duduk, tak pernah sakitkan hati orang, tak pernah sebut aib orang,
tak pernah nak mengumpat orang. Dia tak tipu manusia. Solatnya baik, zakatnya elok, hajinya elok, dengan isteri dia, dengan anak-anak, selesai, semua elok. Bila dia dipanggil, ditimbang, lalu mudah. Tuan-tuan akan melihat dosa dan pahala seperti mana tuan-tuan melihat kotak tisu ni. Sehingga tuan-tuan melihat segunung ganang dosa yang pahala yang disusun oleh Allah. Ketika pahalanya lebih banyak daripada dosanya yang sedikit, lalu Allah pun bagi keputusan dia adalah ahli syurga. Orang yang pernah dapat keputusan periksa, tuan-tuan bayang tengok berapa hari dia seronok. Orang yang pernah dapat keputusan cemerlang SPM 11A plus 11A straight, berapa hari perasaan suka dia. First degree, forflag, markah penuh, berapa hari suka dia. Maka manusia waktu Allah bagi saya, bila tengok anugerah-anugerah di dunia ni, jujur saya sebut, otak saya terus bercakap, begitulah manusia akan dianugerahkan di mahsyar. Apa saja saya tengok anugerah, sama ada dalam TV ke dalam baca surat khabar, tengok anugerah, otak saya terus sebut, begitulah manusia akan dianugerahkan di mahsyar. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, kan ayat selalu kita baca, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Tuan-tuan tahu apa? Ketika habis ditimbang orang soleh ni, Allah pun serahkan buku amalannya, keputusan penuh, sekeping, keputusan. Dalam buku itu ditulis ahli syurga. Lalu tangan kanan dia pun terangkat, begitu. Dia pun pegang keputusan yang menuliskan bahawa namanya itu seperti namanya di dalam dunia dulu, tak berubah satu huruf pun. Kalau yang ada 2N lah nama dia. Kalau MOHD lah nama dia, cuma Arab lah. Dia pun pegang, dia pun tengok, ditulis ahli syurga. Seronok tak? Allah Ta'ala cerita, وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dia pun berlari-lari. Kemana tuan? Mendapatkan ahli keluarga dia. Alhamdulillah ayah ahli syurga, alhamdulillah ayah pun ahli syurga. Kemana dia pergi? Kan semua keluarga datang kuliah subuh, semua keluarga semayang berjemaah, semua keluarga dia tutup aurat dengan baik, semua keluarga dia tinggalkan larangan Allah. Keluarga ini keluarga ahli syurga. Bila anak habis dihitung, dia tengok ayah dia dah tunggu, dia tengok mak dia pun sedang menunggu, kesemuanya memegang kad ahli syurga. Mak Along pun ahli syurga, ayah Along pun ahli syurga, Along pun ahli syurga. Tunjuk, alhamdulillah. Dan keluarga berjalan menuju ke Rasulullah, program minum dengan Nabi di Telaga Kautsar. Yang paling saya takut, ini penutup pagi ni. Ini penutup. Yang paling saya takut, hadis ni masyhur. Saya yakin semua pernah dengar hadis ni, iaitu hadis muflis. Hadis muflis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis muflis ini cerita mahsyar. Satu orang umat Nabi Muhammad menghadap untuk ditimbang. Mukanya bersih, tidak hitam. Dia tak pernah tinggal solat, dia tak pernah tinggal zakat, dia tak pernah tinggal puasa. Tuan-tuan, datang.
lalu ditimbang, kemudian habis ditimbang, jumlah pahalanya jauh lebih banyak daripada dosanya, dia ahli syurga. Kata Rasulullah, dia melihat bergunung ganang pahalanya disusun, seronok dia. Tiba-tiba malaikat buat pengumuman. Kata para malaikat, ini semua orang kena, pengumuman ini semua orang kena. Kata para malaikat, ini fulan bin fulan, ini fulan bin fulan, siapa yang kenal dia sila tampil ke hadapan. Habis. Siapa yang kenal dia sila tampil ke hadapan. Fulan bin fulan sedang ditimbang, kesemua ibadahnya sudah selesai. Fulan bin fulan tak pernah tinggal salat, tak pernah tinggal zakat, tak pernah tinggal puasa. Bila datang, ramai berkumpul di belakang dia, seorang angkat tangan. Manusia pertama angkat tangan, siapa tuan? Isteri. Ya Allah, 45 tahun aku hidup dengannya sebagai isteri, tak pernah aku tutup aurat dengan sempurna. 45 tahun ya Allah aku hidup dengannya sebagai seorang isteri, tak pernah dia tegur aku bagaimana menutup aurat dengan baik. Isteri tuan-tuan yang sampai hari ini pakai seluar jin ketat, itu hukumnya haram. Ramai kuliah subuh datang, ya Allah, dia tak pernah tegur keadaan aku 45 tahun ya Allah aku nak tuntut pada hari ini. Kawan pejabat dia kata, ya Allah, dulu dia hutang RM65 tak bayar. Ya Allah, dia hutang aku 1,600 tak bayar. Ya Allah, dia pernah berbohong dengan aku 18 kali. Ya Allah, dulu dia runtuhkan keluarga kami. Dia berat. Dia runtuhkan keluarga kami ya Allah. Lalu kata Rasulullah, dipindahkan pahalanya kepada orang-orang yang datang menuntut. Fa'in faniyat hasanatuhu, sehingga habis ke semua pahalanya, tetapi masih ramai yang menuntut. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, masih ramai yang tuntut. Lalu kata Allah, pindahkan dosa mereka kepada dia. Lalu mulalah dia menghimpunkan dosa, sehingga tadi dia melihat gunung ganang pahala, sekarang dia melihat gunung ganang dosa. Ada orang ibadat tapi dengan orang lain, tak boleh lawan. Mulut dia tak boleh lawan. Mengumpat orang, sakitkan hati orang. Kesemua dosa yang Nabi sebut adalah berkaitan dengan hak dan maruah orang lain. Hati-hati. Yang pegang geran keluarga tak bagi ke adik-beradik lain, hati-hati. Kamu nak seronok 30 tahun saja. Kata Rasulullah, lalu dihimpunkan dosa orang yang panggil tadi. Kata para sahabat, antara dosa ialah yang akan dituntut oleh orang ialah, ya Allah, aku tak kenal dia ni, tapi dulu pernah selisih, aku senyum dengan dia, dia tak senyum dengan aku. Hari ini aku nak tuntut benda tu. Lalu dia pun melihat gunung ganang dosa yang dihimpun. Faturiha finnar, kata Nabi. Lalu dia diberikan buku yang ditulis Ahlun Nar, ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi saya rasa takat tu dulu ringkas kita pada pagi ini. Semoga kita semua mendapat iktibar daripada ceramah tentang mahsyar. Dan yang baik semuanya daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala.
Allah manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau kurniakan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.